Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Khaidir bin Abdul Wahab, saya Firdaus Hakim bin Abdul Aziz, bersama-sama dengan rakan kumpulan saya iaitu Nur Syafiqah binti Mustafa, Nur Syahidah binti Sabli dan Muhammad Afiq bin Husnul Hadi. Hari ini kami akan membentangkan tentang kenal pasti hubungan semantik antara leksikal beserta contoh yang bersesuaian iaitu eponim. Semantik ialah bidang yang mengkaji tentang makna. Menurut Abdullah Hasan, istilah semantik berasal dari perkataan Yunani kuno iaitu sema yang bermaksud isyarat. Kemudian, perkataan sema ini menerbitkan kata semanian yang bermaksud bererti. Menurut Palmer 1992, istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Manakala, Said 1997 dalam bukunya yang berjudul Semantik berpendapat bahawa semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dari kata dan merupakan satu ilmu yang mempelajari tentang makna komunikasi dalam bahasa. Seterusnya, kita akan pergi kepada definisi eponimi. Eponimi atau eponim menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah nama tempat, institusi dan sebagainya yang terbit daripada nama seseorang. Burton dan Herman Pierce 1992 menjelaskan bahawa eponimi berasal dengan nama terbitan daripada nama khas sama ada dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa asing. Dapat dijelaskan bahawa eponimi ialah nama seseorang yang digunakan untuk menamai sesuatu tempat, penemuan atau benda tertentu hasil daripada peranan tokoh atau individu yang mempunyai perkaitan pada objek atau perkara tersebut. Dalam bidang sains dan teknologi, sesebuah penemuan kebanyakannya diberi nama berlandaskan daripada penemuannya. Terdapat juga gaya bahasa eponim iaitu seseorang yang namanya sering dihubungkan dengan sifat tertentu sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan sesuatu sifat tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan bincangkan tentang hubungan di antara semantik dan eponimi. Eponimi merupakan gaya bahasa yang menggunakan nama atau tokoh yang sudah lazim atau terkenal di dalam kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyatakan sifat yang terdapat atau berhubungan dengan seseorang tokoh tersebut. Menurut Kraft pada tahun 2010, beliau mengungkapkan bahawa gaya bahasa eponim atau eponimi adalah gaya bahasa di mana seseorang yang namanya begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu digunakan untuk menyatakan sifat yang sama. Hubungan semantik dan eponimi ini dapat dilihat melalui beberapa contoh. Hal ini dapat dijelaskan melalui nama Rabi'atul Adawiyah. Seperti yang diketahui, Rabi'atul Adawiyah mempunyai beberapa sifat dan perwatakan yang baik seperti kesetiaan, ketabahan dan ketakwaan. Seterusnya, ayat ini dapat menerangkan dengan lebih tepat penggunaan gaya bahasa eponim. Contohnya, sifat wanita itu seperti Rabi'atul Adawiyah. Berdasarkan ayat ini, kita dapat memahami bahawa wanita itu mempunyai perwatakan seperti Rabi'atul Adawiyah yang setia, tabah dan bertakwa. Hal ini jelas menunjukkan bahawa terdapatnya hubungan di antara semantik dan eponim di mana eponimi membawa nama tokoh atau orang yang terkenal untuk dihubungkan dengan sesuatu sifat dan semantik yang memberi perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Baiklah, seterusnya adalah contoh ayat bagi eponimi. Ayat pertama berbunyi, si Pinocchio itu masih juga berbohong walaupun sudah seringkali diketahui oleh rakan-rakannya. Eponimi yang digunakan di sini adalah Pinocchio. Umum mengetahui bahawa Pinocchio adalah manusia yang mempunyai sifat suka berbohong dan ayat tersebut telah menggunakan nama Pinocchio untuk menunjukkan sifat yang suka berbohong. Bagi ayat kedua pula adalah dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan sifat yang rajin, murid-murid itu akan menjadi Einstein pada masa akan datang. Eponimi di sini pula adalah Einstein yang merujuk kepada manusia yang bernama Albert Einstein yang terkenal dengan sifat kebijaksanaannya. Ayat seterusnya pula adalah Cinderella itu sangat beruntung kerana dinikahi oleh seorang lelaki jutawan muda yang merupakan seorang ahli perniagaan terkenal. Eponimi yang digunakan di sini pula adalah Cinderella yang mana semua tahu kisahnya iaitu Cinderella yang merupakan seorang wanita miskin yang bertuah yang telah dinikahi oleh seorang jejaka yang kaya. Seterusnya ayat yang terakhir adalah seorang wanita tua mengharapkan wujudnya Superman yang mampu menolongnya mengangkat barang-barang yang berat yang dibeli olehnya di kedai. Eponimi yang digunakan di sini pula adalah Superman di mana umum mengetahui sifat Superman yang kuat dan gagah. Secara kesimpulannya, eponomi atau eponim menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah nama tempat, institusi dan sebagainya yang terbit daripada nama seseorang. Eponimi juga merupakan nama objek atau aktiviti yang juga nama orang yang mula-mula menghasilkan objek atau melakukan aktiviti tersebut. Hubungan semantik antara leksikal eponimi ini ternyata terdiri daripada beberapa jenis
yang perlu disesuaikan mengikut ciri, keadaan atau sifat sesuatu perkataan tersebut. Berikut merupakan senarai rujukan. Sekian, terima kasih.